Sepasang suami isteri direman selama 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes penderaan terhadap bayi lelaki mereka. Bayi berusia 2 bulan itu kini berada dalam keadaan kritikal di unit rawatan rapi kanak-kanak Hospital Melaka. Perintah reman dikeluarkan Hakim Mahkamah Air Keroh Hadariah Siri terhadap kedua-dua suspek berusia 22 tahun itu untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Semalam, media melaporkan bayi tersebut dibawa ke Hospital Arif Gajah tengah malam Isnin oleh ibu kandungnya dalam keadaan tidak sedarkan diri. Dia mendakwa anaknya mengalami sawan sebelum meninggalkannya di hospital tanpa sebarang pemantauan. Bagaimanapun, pemeriksaan lanjut didapati bayi tersebut mengalami pendarahan lama dan baru di dalam kepala selain kesan lebam serta luka di badan dan leher disyaki akibat didera. Pasangan berkenaan kemudian ditahan polis pada pukul 6.30 petang semalam selepas pihak hospital membuat laporan. Seorang pemandu van sekolah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Batu Pahat atas pertuduhan cuai sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun 30 April lalu. Pengakuan dibuat tertuduh Yao Chi Weng, 57 tahun selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin di hadapan Hakim Muhammad Khalid Abdul Karim. Mengikut pertuduhan, tertuduh sebagai seorang yang mempunyai penjagaan ke atas kanak-kanak itu, Teo Yu Zi, didakwa meninggalkannya di dalam van sehingga menyebabkan mangsa maut. Dia didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 31-1 Akta sama. Mahkamah membenarkan jaminan RM7,000 kepada tertuduh beserta syarat tambahan. Kes disebut semula 12 Jun depan. 3 lelaki yang disyaki terlibat dalam kes samun seorang wanita di RNR arah utara berhampiran Sempang Renggam ditahan semalam. Mereka yang berusia antara 19 hingga 23 tahun itu dicekup dalam serbuan berasingan di sekitar Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Keluang ACP Bahrin Muhammad Noh berkata kejadian samun disyaki berlaku tengah malam Ahad sebelum mangsa membuat laporan polis. Mangsa seorang peniaga wanita mengalami kerugian sebanyak RM1,200. Semakkan rekod jenayah lampau mendapati 2 suspek mempunyai rekod kesalahan lampau. Tambahnya, ujian air kencing pula menunjukkan seorang suspek positif dadah. Kesemua mereka direman 6 hari sehingga 11 Mei ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan. Pendaki tempatan yang meninggal dunia selepas terjatuh di laluan turian Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Indonesia Sabtu lalu selamat dikebumikan awal pagi tadi. Allahyarham Reni Abdul Ghani, 57 tahun, disemadikan di tanah perkuburan Islam Mutmainah Pasir Gudang. Majlis pengubumian dihadiri lebih 150 orang termasuk ahli keluarga, jiran dan kenalan terdekat. Gunung ni yang terakhir untuk dia tak nak pergi hiking lagi lah. Jadi tak tahu pula boleh jadi yang betul-betul terakhir. Sangat excited. Dia ni walaupun menerima perkabaran ni reda ya. InsyaAllah dengan sokongan keluarga kan. Dia ni memang selalu tolong orang, adik-beradik tak payah cerita lah. Wajah dia memang nampak alhamdulillah sangat-sangat macam orang tidur saya cakap. So saya rasa sangat tenang. Terdahulu, jenazah tiba di kediaman dekat Taman Siara Perdana Johor Bahru sekitar jam 3 pagi sebelum disolatkan di Surau Raudatul Jannah. Dalam kejadian Sabtu lalu, Allahyarham dilaporkan terjatuh ke dalam jurang sedalam 80 meter ketika mendaki bersama 23 pendaki lain. Mangsa dipercayai meneruskan perjalanan seorang diri sebelum ditemui meninggal dunia oleh pasukan penyelamat Indonesia pagi Ahad.